menghadiri taklimat pada tengah hari ini, walaupun mana kata sibuk untuk macam-macam persiapan pembukaan sekolah. Jadi taklimat hari ini bertujuan untuk membuat pendaftaran PLC. Okey, PLC rujuk kepada Professional Learning Community ataupun bahasa Melayu dia Komuniti Pembelajaran Profesional. Jadi ya, siapa yang bercakap tu? Okey, tak apa. Jadi saya sambung Jadi slide ini telah saya ataupun telah Puan Zunika penyelaras LDP baru kongsikan dalam buletin sekolah. WhatsApp buletin sekolah Jadi cikgu kalau tak nampak skrin sangat, cikgu boleh buka sendiri dalam handphone, tengok sendirilah bahan tersebut. Jadi untuk memahami PLC itu, jadi hari ini kita memerlukan masa daripada cikgu untuk memahami terdahulu konsep. 1 jam ini kita sedarlah memang tak cukup. Jadi harap selepas ini kita akan buat lagi beberapa sesi untuk yang sesi berkaitan dengan PLC untuk menambah baikkan lagi sistem pelaksanaan PLC dalam sekolah. Jadi hari ini fokus saya lebih kepada konsep dan juga kita akan didedahkan dengan perekodan salah satu PLC pada penghujungnya yang tak ada dalam slide ini. Jadi cikgu minta tolong berikan sedikit fokus. Okey. Jadi izinkan saya perkenalkan dahulu Jadi sebelum kita masuk ke PLC, kita terlebih dahulu perlu memahami ada istilah yang disebutkan sebagai PPB Pembangunan Profesionalisme Berterusan yang telah diperkenalkan dalam Pelan Indo Pembangunan Profesionalisme Keguruan PIPPK. Jadi mungkin cikgu akan tanya cikgu, apa ini PPB ini? Jadi PPB ini sebenarnya adalah perkara yang dinilai melalui SPL-KPM, pencapaian mata kredit. Saya ulang pencapaian mata kredit, itulah PPB sebenarnya. Jadi PPB itu, kerangka konsep pelaksanaan PPB ini, kalau kita tengok, dia bermula terdahulu dengan pengisian data yang training need analysis seperti yang cikgu telah isikan sebelum ini. Nanti saya akan buat semakan. Jadi siapa cikgu yang belum lagi kemas kinikan TNA dalam SPL KPM masing-masing, mungkin nama akan dinaikkan ataupun dimintalah PM untuk supaya isikan. Sebab melalui TNA itu, sekolah akan membuat rancangan untuk maksudnya sama ada bengkel ke taklimat kan, dan khususnya PLC berkait yang berkait dengan keperluan latihan guru. Maksud dia kita tak akan buatlah PLC mana kata seperti panitia lain ataupun seperti sekolah lain, tapi kita akan buat khususnya berdasarkan kepada keperluan. Okey, keperluan sekolah dan keperluan guru Jadi untuk mencapai PPB itu, mungkin ada cikgu cakap, cikgu masih lagi tak faham apa itu PPB. Sekali lagi saya ulangkan, PPB itu dia rujuk pencapaian pada minimum 42 mata kredit di dalam pelaporan SPL-KPM. Jadi minta tolong cikgu semua peka. Jadi dalam kes ini untuk mencapai minimum 42 mata kredit, antara salah satu cara dia ialah dengan menggunakan PLC atau melalui PLC. Okey. Jadi dalam PPB ini, sekali lagi ulang semula, PPB kita boleh buat sama ada dari segi secara bersemuka ataupun melalui dalam talian. Kalau sesiapa yang dah pernah buat PPB sebelum ini, kita faham untuk mencapai 42 mata kredit, selain daripada PLC, kita juga boleh buat pembelajaran webinar dan juga ulasan buku. Okey. Jadi PPB ini perlu mendapat perhatian guru sebab kalau ikut dulu, SPL KPM cikgu hanya tengok khususnya pada pelaporan 7 hari berkhusus minimum. 7 hari berkhusus. Tapi ada perkeliling telah dikeluarkan, cikgu hanya perlu mencapai minimum 5 hari berkhusus. 5 hari berkhusus. Namun, ditambahkan dengan satu perkara iaitu laporan pencapaian mata kredit. Jadi seperti yang cikgu nampak dari skrin ataupun melalui slide yang telah dikongsikan, kita sekarang dah berada pada gelombang 3. Pada gelombang 2, okey, iaitu 2020,
dia memerlukan sekolah mencapai 40%, 40% guru yang memperolehi ataupun mencapai laporan minimum 42 mata kredit dalam PPB guru. Okey. Jadi gelombang 3 dia mengharapkan bolehlah mencapai 60%. Jadi seperti yang telah dikongsikan juga di dalam buletin. Okey, kalau cikgu tengok dalam buletin saya telah dikongsikan satu senarai pencapaian mata kredit guru ataupun sekali pencapaian PPB guru. Okey. Jadi tahniahlah dan terima kasih kepada 39 orang guru ya. 39 kalau kita gunakan pengiraan 39 bahagi dengan 98 orang guru pada tahun lepas, iaitu lebih kurang 40% telah mencapai 42 mata kredit pada tahun 2020. Jadi sehingga sekarang saya nak tanya cikgu-cikgu sekalian, adakah tak siapa-siapa yang nak tanya berkenaan ataupun mengenai PPB ataupun pencapaian mata kredit dulu? Sebelum kita masuk ke PLC ya, kita akan masuk PLC lepas ni. Jadi PLC merujuk kepada salah satu cara untuk kita mencapai 40 mata kredit. Sebab kalau ikut zaman dulu, Jeku boleh pergi bengkel ke pergi taklimat, tapi maksimum mata kredit yang akan capai hanya 30 je. Yang itu nanti kita akan cerita pada mungkin taklimat lain. Jadi untuk membolehkan kita capai 42 mata kredit sekali lagi, cara yang paling senang ataupun yang diperkenalkan di sini ialah PLC. Okey? Soalan? Siapa nak tanya? Okey, Cikgu Teh. Nanti saya akan tengok balik ya. Minta sebab nanti ya. Sebab benda ini nanti saya akan tunjukkan sekali lagi macam mana kita nak buat. Cikgu lain, ada soalan tak? Kalau tak, saya akan proceed kepada PLC dah ya. Sebab pada penghujung ini, sekali lagi kita akan diajarkan macam mana nak buat PLC di dalam panitia dan perekodan tersebut. Dan haraplah cikgu berikan perhatian sampai akhir lah. Jadi, seperti yang telah disebutkan, di bawah aktiviti PPB yang kita boleh buat adalah PLC. Jadi, mungkin cikgu tanya sekali lagi, apa itu PLC? Jadi, izinkan saya sekali lagi sebut, untuk definisi PLC, dia merujukkan kepada para pendidik yang committed dan bekerja berterusan dalam membuat inquiry atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi yang lebih baik untuk murid-murid mereka. Okey, jadi cikgu-cikgu sekalian, cikgu boleh tengok poin yang kedua khususnya. Matlamat guru adalah untuk memastikan pembelajaran murid dilaksanakan dengan lebih berkesan bagi mencapai prestasi yang lebih baik. Okey, kita nak buat macam tu. Ya, dia satu amalan kolaboratif, maksudnya kerjasama antara guru. Jadi harap cikgu semua boleh terima ya. Jadi PLC ini dia berdefinisi. Kejap lagi mungkin cikgu tanya, PLC ini adakah ini benda baru? Tidak ya. Dalam slide yang seterusnya nanti kita akan tengok. Jadi apakah kekuatan PLC? Kalau cikgu tengok di dalam slide yang seterusnya, okey, kekuatannya adalah untuk berkongsi pengajaran dan kepakaran profesional di tempat masing-masing dan juga dapat mengenal pasti permasalahan sebenar, bilik darjah dan menyediakan kaedah penyelesaian mengikut keperluan yang sebenar. Ini yang kita nak tengok. Menyediakan kaedah penyelesaian mengikut keperluan yang sebenar. Pendekatan ini juga boleh dilakukan secara berterusan dan menjimatkan kos latihan berbanding dengan CPD yang berpusat. Tak ada masalah kan untuk yang slide ini, hanya kita nak menyediakan kaedah penyelesaian untuk isu-isu yang timbul kat sekolah untuk kemenjadian murid. Okey? Harap semua boleh terima ya. Kalau cikgu-cikgu sekarang tengok, kenapa ada slide ini disediakan, semua yang dalam bold merah. Ya. PLC telah diperkenalkan sejak tahun 2010 ya, dan benda ini berlaku sehingga hari ini. Jadi cikgu tak ada alasan kalau telah pindah ke sekolah lain ke ataupun nanti naik pangkat sebut bahawa tak tahu apa itu PLC. PLC ini perlu dibudayakan, maksudnya menjadi satu kebiasaan dan satu alat untuk menyelesaikan isu yang timbul di sekolah. Sekarang cikgu dah tanya soalan yang biasanya lazim dengar dua ni. Apakah isu di sekolah? Dan satu lagi, dan saya telah jawab sekarang, bila PLC
perlu buat. Okey. Sebenarnya benda ini patut telah dibuat semenjak 2010. Jadi benda ini kita sekarang nak follow up dan membuatkan dia balik kepada track yang betul. Okey, cikgu boleh ikut ya. Sekali lagi, PPB bukan PLC. PPB antaranya untuk capai 40 mata kredit itu ialah dengan pendekatan PLC. Okey. Jadi cikgu-cikgu sekalian pun boleh tengok ke depan. Jadi ini adalah pergerakan macam latar belakang untuk PLC. Bermula dari gelombang transformasi pendidikan 1.0, 2.0. Yang saya nak mengambil perhatian cikgu adalah pada yang sebelah kanan ini ya. Okey. Konsep PLC merupakan salah satu pendekatan in situ untuk peningkatan pembangunan profesionalisme berterusan yang perlu dibudayakan pada semua peringkat terutama di sekolah. Okey. Jadi benda ini akan sentiasa dipantau oleh BPG ya. BPG, KPM ya. Benda ini akan diambil serius kalau panitia nanti, khususnya panitia tidak melakukan apa-apa PLC, ada tidak munasabah. Mereka nak juga. Jadi benda ini sekarang di peringkat sekolah terutamanya amalan kolaboratif dan perkongsian dalam PLC akan mengubah budaya guru dalam PDP untuk menjadikan pendidikan lebih bermakna. Okey. Sekali lagi ya, siapa yang lagi ada soalan tanya, PLC ini wajib ke tak wajib, harap selepas macam mana kata ya, selepas taklimat ini, soalan ini seharusnya tidak lagi timbul. Dan kita harusnya tanya diri sendiri, di manakah kita sekarang nanti ya, pada saat yang terakhir tersebut. Ya, siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Okey, kalau tak ada saya sambung ya. Jadi, ini adalah isu yang dikongsikan ketika taklimat penataran, PLC di peringkat JPWP, yang mereka kongsikan ini adalah isu di peringkat KPM yang boleh menjadikan contoh kepada cikgu-cikgu untuk mengambil sebagai macam mana kata ya, idea. Apakah isu PLC yang boleh buat kat sekolah? Kita terus rujuk pada tahun 2015 sebelah kanan. Kalau cikgu tengok sekarang dalam slide, zoom in lah sendiri, ya, iaitu perkembangan profesionalisme guru. Jadi macam mana buat itu nanti, kalau sempat saya sebut, serat yang kedua, 2015 tu isu yang kedua, peningkatan kualiti pembelajaran murid. Okey. Lepas itu peningkatan kehadiran murid ke sekolah, perubahan tingkah laku murid, peningkatan markah peperiksaan, peningkatan GPMP sekurang-kurangnya 0.1 pada SPM ataupun UPSR, dan juga meningkatkan 356 sekolah ke band yang lebih baik. Jadi ini adalah isulah yang berlaku, tujuan program PLC yang mereka buat berdasarkan kepada sasaran kementerian. Jadi harap cikgu semua boleh faham ya. Seperti yang disebut oleh Tuan Pengetua dalam setiap mesyuarat, ya, peningkatan GPMP itu pun salah satu, itu pun perkara yang dititik beratkan. Jadi seperti yang dikongsikan juga dalam slide yang telah dikongsi dalam buletin, ya, ini adalah terbitan PPB ataupun CPD yang telah dibuat oleh kementerian yang cikgu harus tahu. Okey. Yang saya nak mengambilkan fokus cikgu sekali lagi adalah bahagian KIP ini, KIP PLC ini yang 2019. Okey. Dan juga community pembelajaran profesionalisme yang telah diberikan QR code yang cikgu boleh scan dan baca secara dalam talian. Okey, secara online lah. Mereka dah bagi ya. Okey, jadi tak ada alasan cikgu cakap sekali lagi PLC, what is it? No. You should know by now that PLC is a must do event in school. Must do. Okay. Macam mana buat itu nantilah penghujung ya. Jadi ini adalah KIP PLC 2019 ya. Cikgu cuma tengok. Okay. Untuk e-community, cikgu boleh nampaklah ada bahan-bahan kat sana kalau cikgu nak buat. Jadi kita masuk ke dalam panggil apa ya? Hidangan utamanya, main dish ya, pada hari ini, konsep. Jadi apakah prinsip asas PLC? Prinsip asas PLC. PLC dilaksanakan berdasarkan kepada 3 idea seperti yang tertera kat depan ya. Yang idea pertama ialah memastikan pembelajaran murid.
Okey, idea kedua mesti ada kolaborasi dan ketiga mesti fokus kepada pencapaian. Okey? Saya nak bagi tahu, jadi sesiapa yang sebelum ini pernah tanya ataupun tertanya-tanya, oh, saya telah pergi ke taklimat teknik menjawab. Saya balik bagi guru, adakah tak itu adalah satu PLC? Okey? Kalau kita nak katakan itu adalah PLC, jadi apa bezanya antara bengkel dengan PLC? Jadi di sinilah kita nampak. Okey? Lepas buat itu mesti ada perubahan pada murid. Jadi kita perlu tengoklah macam mana buat perekodan itu untuk menjadikan dia PLC berbanding dengan bengkel. Okey? Bengkel ke taklimat dia cerita lain. So, dia kuat boleh faham ya. Jadi dalam PLC ada pelbagai alat kolaboratif PLC seperti yang tertera hari ini ada di skrin. Okey, pada penghujung nanti saya akan kongsikan yang kolaboratif horizontal dan vertical teams ya, iaitu ketika panitia mesyuarat panitia nanti macam mana dia dikirakan sebagai satu PLC dan macam mana dia direkodkan dalam SPL KPM. Okey, kalau cikgu semua tengok ya, ini kolaboratif ni ya. Jadi horizontal dan vertical teams. Kepada cikgu-cikgu yang pernah daftarkan PLC di dalam SPL KPM, cikgu akan sedar bahawa ya, adalah satu butang yang wajib untuk kita isikan ialah apakah alat yang kita guna. Ini adalah pilihan yang banyak. Dari masa ke semasa nanti kita akan bagikan contoh dari study group, using discussion protocol, bla 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 until common rituals and strategies. Tapi hari ini kita akan cuba kongsikan nanti pada penghujung ialah horizontal dan vertical teams ya, yang melibatkan pada mesyuarat panitia nanti. Mesyuarat panitia masing-masing ya. Okey. Jadi amalan baik komuniti pembelajaran profesional PLC itu, okey, berdasarkan kepada gambar raja kat depan, dia bermula dengan konsep PLC. Kita tengah buat konsep itu. Konsep kalau dah salah, memang tak boleh buat lah. Okey. Lepas itu ada peranan yang sebagai pemimpin nanti untuk melaksanakan PLC, menguruskan perubahan dan belajar untuk merancang. Okey. Jadi kepimpinan PLC ini pula kalau cikgu-cikgu semua tengok, okey, dia merujuk kepada elemen seperti ciri-ciri kepimpinan, perancangan, pelaksanaan, refleksi, pembudayaan dan juga pemantauan. Okey. Jadi datanglah apakah kerangka PLC. Cikgu-cikgu sekalian fokus cikgu semua adalah pada tengah peringkat guru. Jadi untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid, sekali lagi hasil pembelajaran murid tidak semestinya rujuk pada keputusan peperiksaan. Dia ada banyak isu yang tadi seperti yang kata kehadiran, juga tingkah laku murid macam-macam. Jadi cikgu boleh semua tengok pada tengah, fokus pada tengah-tengah, iaitu peringkat guru itu, ya, mesti ada perancangan, pelaksanaan, penilaian dan tindakan. Benda itu akan saling macam mana, boleh saling ubah arah lah. Jadi yang penting sekarang ada 4 elemen di situ. Okey, guru, ketua panitia dan guru cemerlang akan buat berdasarkan kepada konsep ataupun kerangka ini. Jadi cikgu akan tengok pada yang slide depan sekarang. Ya, PLC dia bermula sekali lagi, konsep dia plan, do, check and act. Plan, do, check and act. Plan maksudnya buatkan penilaian sendiri. Yang saya nak menarik perhatian cikgu sekali, bina kumpulan. Ya, PLC perlu ada jawatan kuasa. Perlu ada jawatan kuasa nanti untuk menyelesaikan isu yang timbul. Jadi cikgu semua tengok ya. Jadi ketika plan itu, penilaian kendiri berlaku. Lepas itu bina kumpulan, tentukan fokus, inquiry. Lepas itu inovasi, hasilkan sesuatu bahan ke ataupun sesuatu tindakan dan perubahan. Lepas itu kena pasti alat kolaboratif. Lepas itu kita membuat pada practice ataupun trailing. Okey, lepas itu pergi ke check pula, kita akan minta maklum balas, refleksi dan penambahbaikan. Last sekali pemurnian dan paling penting berkongsi dapatan, PDCA. Okey, check dan do itu boleh maksudnya lepas do pergi check. Kalau rasa tak betul boleh buat semula do itu, practice dan trailing itu. Pada murid ke ataupun pada guru pun boleh. Okey. Yang ini yang kita biasa tertanya lah, jadi apa benda tersebut kan. Jadi harap nanti cikgu sabar ya.
dengar sampai habis. Okey. Di bawah konsep PLC besar ni, konsep selain daripada tadi plan, do, check and act, ada lagi istilah FIS ini, FIS. F focus, I improve, lepas itu share. Okey, maksudnya kalau kita dah cakap nak cakap kita sedang buat PLC, mesti ada 3 elemen ni, FIS. F itu rujuk kepada penekanan kepada kepentingan data, intervensi berfokus dan pemantauan berterusan, bersambung dengan improve, mempercepatkan proses pembetulan dan penambahbaikan, dan yang akhir sekali share, iaitu perkongsian pengalaman, kepakaran dan amalan terbaik, FIS. Okey, jadi FIS ini boleh lagi dikembangkan, isi dia rujuk kepada seperti yang di depan skrin Cikgu. Ya, F focus itu rujuk kepada isu masalah, merujuk kepada isu atau masalah dalam pembelajaran dan pengajaran yang telah dikenal pasti oleh guru yang berkait dengan kemenjadian murid. Lepas itu, Cikgu akan bentuk kumpulan dan fokus dan fahami masalah yang ingin diselesaikan. Kumpulan ataupun jawatan kuasa yang melibatkan guru-guru. Okey. Lepas tu kita akan ada pergi S strategi, iaitu tetapkan maklumat. Okey, yang improve strategi itu, tetapkan matlamat yang hendak dicapai, pilih mana-mana alat kolaboratif PLC yang sesuai untuk dilaksanakan, lepas laksanakan aktiviti secara kolaboratif, kumpul data dan maklumat yang diperolehi berdasarkan fokus perbincangan, lepas itu membuat rumusan penyelesaian masalah, melaksanakan penyelesaian masalah, last sekali rumus dan analisis semua dapatan daripada aktiviti yang dijalankan. Dan paling penting PLC ialah share, yang last sekali perkongsian data, buat penambahbaikan jika perlu dan kongsikan amalan baik. Okey, antara ahli-ahli dalam kumpulan tersebut. Okey, mungkin PDPR, contoh ambil panitia sains, Cikgu A mengajar, lepas itu dia ada cara yang lagi bagus, jadi dia kongsi benda itu. Jadi macam mana rekodkan itu kejap pada penghujung nanti. Jadi ini adalah matrix PLC, okay, plan, do, check and act, dan dia punya soalan-soalan kritikal di dalam dia. Saya pun tak nak macam mana kata buatkan banyak maksudnya penerangan di sini, Cikgu boleh baca sendiri Okey, yang penting sekali lagi perlu ada bina kumpulan dan juga perlu ada macam mana kata kalau boleh praktis pada murid-murid. Jadi macam mana kita nak buat itu kejap Jadi ini adalah contoh dan macam mana kaitkan plan, do, check and act dengan FIS. Okey, fokus, lepas itu panggil apa improve dan juga share. Jadi dia pun telah memberikan matrix dalam bentuk plan, do, check and act dikaitkan dengan platform PLC pelaksanaan PBD, iaitu fokus, improve dan share pada plan, do, check and act tersebut. Jadi Cikgu perlu faham maksudnya dalam PLC itu mesti ada elemen FIS dan dia punya kitaran plan, do, check and act tersebut. Okey. Jadi apakah peranan membudayakan komuniti pembelajaran profesional? Okey, jadi macam mana kita? Adakah tak kita sekolah yang tiada rekod PLC? Okey. Adakah tak kita adalah sekolah bilangan PLC yang rendah? Okey. Kenapa dia sebut sejarah Sebab ketika taklimat ini di KJPN dibuat, okey, mereka menjemput penceramah yang menggunakan data dia buat PLC untuk mata pelajaran sejarah. Itu je dia. Jadi apakah penyelesaian boleh dilaksanakan? Okey. Jadi di manakah kita? Setelah saya dah cakap banyak kita hari ni kita nak bentangkan konsep dulu. Jadi untuk PLC itu di manakah kita? Adakah tak kita sedar ke, faham ke, mahu ke, boleh ataupun kita nak berikan komitmen yang berterusan. Okey. Jadi cikgu-cikgu sekalian, saya tahu cikgu semua dah ada slide tersebut. Cikgu boleh buka nanti dalam handphone cikgu masing-masing. Cikgu ada 2 soal selidik kat depan Nanti cikgu boleh isikan, cikgu boleh tekan the link tersebut. Okey. Lepas tu dia akan keluarkan link seperti ini. Cikgu diminta untuk isikan soal selidik 2 di sini, iaitu mana Okey, satu yang toolkit yang pertama dan toolkit yang kedua. Ini memang diperlukan buat supaya bagi sekolah memahami
apakah keperluan yang perancangan untuk dari segi kepimpinan sekolah. Okey, daripada kepimpinan sekolah untuk membantu pelaksanaan PLC di dalam peringkat sekolah ataupun di dalam SMK Raja Abdullah. Okey, jadi mungkin cikgu dah tertanya. Jadi apa PLC? Terus straight to the point. Jadi apakah PLC yang boleh buat ketika apa panggil itu panitia. Okey. Jadi cikgu diminta tengok pada skrin ataupun skrin cikgu dan saya akan share sekarang ke dalam grup bulletin. Okey, cikgu ingat ya, sila isikan tadi yang panggil apa itu soal selidik. Minta tolong ya ketika itu dan cikgu juga sekarang diminta untuk baca pada skrin lah. Ya. Jadi perekodan untuk PLC yang saya dah nak sebut sekarang ataupun saya nak kongsikan dan cikgu semua ialah dengan alat kolaboratif vertikal dan horizontal team. Okey. Log sheet maksudnya sekali lagi maksudnya macam dia bukan laporan. Log sheet maksudnya mencatatkan pergerakan. Kita catatkan apa yang berlaku ketika perbincangan. Jadi antara sarana pertama yang diperkenalkan ialah log sheet. Okey, dengan menggunakan vertical dan horizontal team alat kolaboratif. Jadi saya nak sharekan sekarang ya, cukup kejap ya. Okey, cikgu sekarang sepatutnya sudah boleh tengok ke dalam bulletin. Okey. Ya. Jadi sebelum cikgu nak daftarkan ke dalam SPR KPM, ya, saya percaya cikgu memang buat PLC sekarang. Jadi macam mana kita nak rekodkan PLC khususnya ketika perbincangan dalam panitia untuk PDPR. Saya ambil ke isu PDPR. Okey. Mungkin cikgu akan ada cakap, okey, mungkin berkenaan keefektifan menjalankan PDPR. Okey, maksudnya ada ke tak murid boleh terima pengajaran guru ataupun kita ada pendekatan yang lebih menyenangkan pemahaman murid ketika kita buat maksudnya Google Meet, sebab kita memang mewajibkan Google Meet hari ini. Jadi contoh yang diberikan hari ini, sepatutnya saya nak tunjukkan PowerPoint slide lah. Tapi saya terus buka ke dalam gambar ini, harap semua cikgu boleh nampak ya ke depan ni. Jadi ini adalah contoh log sheet yang telah dikongsikan oleh penceramah hari tersebut. Yang isu dia timbulkan ialah perbincangan ataupun perkongsian bahan dan strategi PDP secara dalam talian. Okey, semasa PKP fasa 1 tahun lepas. Ya, semua cikgu buat. Tapi disebabkan tak ada perekodan dan tak ada pendaftaran di dalam sistem SPL KPM. Jadi sekolah ibarat macam tak buat PLC. Dan seperti yang telah disarankan oleh penolong kanan pentadbiran kita Tuan Khairi ya, pada mesyuarat guru yang pertama, ya, minimal 4 PLC perlu dibuat oleh setiap panitia. Sebenarnya PLC ini senang dikendalikan. Kita tak ada perekodan ataupun kita tak ada satu panduan yang khas untuk perekodan PLC. Jadi sekarang kita telah dikongsikan oleh salah satu yang ke depan iaitu log sheet. Maksudnya macam mana nak buktikan perbincangan guru berlaku. Jadi log sheet. Cikgu perlu buat log sheet seperti yang ditunjukkan. Okey. Log sheet yang seperti ini yang kosong. Kalau cikgu tengok sekali lagi, ketika cikgu bincang antara ahli panitia macam mana nak meningkatkan keefektifan untuk PDPR, contohnya meningkatkan kehadiran murid, okey? Benda itu perlu direkodkan dalam bentuk macam ni. Okey? Di mana bermula dengan panitia, isu pembelajaran, strategi dan alat kolaboratif yang kita dah cakap dari tadi, ada vertical dan horizontal team. Okey? Di situ kita ada maklumat perjumpaan, tulisan bilangan, tarikh, ahli yang hadir dan ringkasan aktiviti berdasarkan kepada kerangka ataupun konsep ya. Kita kata konsep kerangka. Konsep ya. PLC iaitu FIS. Okey. Focus, improve and share.
Jadi yang dibarikan di sini, okey, kalau cikgu semua tengok, cikgu tengok depan ya, untuk oleh panitia sejarah, okey, strategi kolaboratif antara guru, ya, untuk macam mana murid lebih faham. Jadi ringkasan aktiviti dia, fokus dia adalah perkongsian penggunaan Google Classroom dalam PDPC dan penulisan APH khususnya sewaktu PKP. Ketua panitia mengingat dia macam kita nak kata macam bentuk mini mesyuarat, betul. Tapi dia diletakkan khas satu perekodan, iaitu log sheet untuk isu PLC yang timbul. Jadi cikgu kalau cikgu buat dalam tempoh 2 bulan, cikgu buat satu tarik je kat sini, bahasa tempoh, bagi tempoh. Sebab perbincangan itu berlaku bukanlah sekali, mungkin sebulan 3-4 kali. Okey? Jadi ketua panitia mengingatkan semua ahli panitia agar dapat menghubungi murid-murid mengikut kelas masing-masing agar menyertai sesi PDPC atas talian ini yang berlaku ketika PKP 1 tahun lepas. Okey, lepas tu ahli panitia berbincang tentang penggunaan bahan untuk PDPC dalam talian yang menggunakan medium WhatsApp, Telegram atau Google Classroom. Okey, nak improve lah tu sebab Google Classroom tak boleh buat. Jadi dia buat improvement. Lepas itu share, berkongsi bahan seperti quizzes, Google Form dan YouTube yang berkait dengan tajuk yang berkenaan. Dan last sekali, tidak lupa juga perlu ada refleksi. Okey, buat refleksi. Okey. Refleksi cikgu boleh baca kat depan ataupun cikgu boleh zoom in gambar yang saya share tadi. Okey. Refleksi antara guru, ya. Jadi ini dikira sebagai satu PLC. Berapa jam cikgu ikut perbincangan yang telah dibuat. Mungkin cikgu dah buat hubung antara ahli panitia melalui Google Meet. Contohnya 6 kali, setiap kali 1 jam dalam tempoh. Kalau diberikan contoh sini 18 Mac hingga 31 Mac 2020 kan. Nanti cikgu akan daftarkan lump sum 6 jam di dalam SPL KPM. Ini rekod yang akan diminta kalau ada pemantauan datang. Ya, cikgu kata cikgu dah buat PLC kolaboratif antara guru, iaitu vertikal dan horizontal team untuk isu ni. Di manakah buktinya? Jadi ini bukti dia. Okey, ini bukti. Tetapi yang saya nak sebut sekarang adalah ini bukti cikgu tak perlu hantar pada saya. Tak perlu. Tak perlu hantar kepada SQLDP ataupun hantar kepada hantar kepada PK1. Dalam mesyuarat 2 tahun lepas, 2 tahun lepas, ya, saya pernah sebut nanti, saya sekali paparkan di depan skrin ini, ya, iaitu laporan PLC. Laporan PLC ini perlu serahkan, dia satu muka surat je. Tak perlu buat secara complicated. Saya ulang nanti saya akan sediakan satu file yang kosong. Jadi selepas PLC, cikgu memang ada perekodan. Yang tadi saya kongsikan ialah log sheet. Jadi perekodan itu cikgu simpan. Yang saya nak dari segi pihak sekolah dan PK1 nak adalah laporan satu muka surat. Seperti yang tertera kat depan. Sangat ringkas je. Tuliskan nama, siapa guru yang bertanggungjawab, tarikh dan sasaran dia macam mana, bagikan gambar dan last sekali tuliskan ulasan guru yang bertanggungjawab. Itu je. Okey? Itu je. Benda ini nanti juga saya akan sharekan di dalam grup. Laporan ini yang diperlukan. Jadi, apakah cikgu yang akan buat hari ini ketika mesyuarat panitia? Jadi ketika mesyuarat panitia, cikgu memang akan bincangkan macam mana nak laksanakan PDPR. Jadi, benda itu saya memang memerlukan bantuan guru, sekurang-kurang sediakan satu PLC. Seperti yang tertera kat depan, kalau cikgu malas nak fikirkan penjenamaan semula, cikgu boleh gunakan tajuk ini je. Okey? Maksudnya perkongsian bahan strategi PDP dalam talian. Bukan atas talian, dalam talian. Jadi, lepas cikgu dah buat ini, cikgu perlu convertkan dia dalam bentuk laporan. Laporan ini. Jadi, setiap panitia diminta supaya menyediakan laporan satu muka surat je. Dengan gambar perbincangan, kalau anda buat melalui Google Meet, screenshot je lah. Lepas tu lekat ke dalam. Kalau buat 4 kali, ada 4 gambar lagi bagus lah. Kalau buat 2 gambar ke pun
memadai lah, janji ada bukti. Benda ini pemantauan ataupun pemantau kalau datang, okey, dia akan rujuk pada benda ini dan kalau dia nak tengok secara mendalam, apakah contoh, ini adalah program di bawah panitia sains, andai katalah. Jadi dia akan rujuk pada panitia sains, sila tunjukkan perekodan untuk PLC nama program ini yang cikgu tadi dah hantar dalam laporan tersebut. Jadi dengan senang kata, maksud dia kalau cikgu punya panitia rancang ada 4 PLC, maksudnya pada penghujung tahun saya memerlukan 4 helai kertas, minimum 4 helai laporan satu muka surat sebagai saya punya bukti. Ya, ketika cikgu daftar dalam SPL KPM, saya nak sahkan pun saya akan berdasarkan kepada laporan satu muka surat tersebut. Yang perkara dalam, kalau cikgu buat lagi dalam, maksudnya kalau cikgu buat contoh program tahun lepas berkenaan dengan sejarah dan bahasa Melayu, ada program untuk meningkatkan kelulusan murid kan. Mereka buat A sampai Z, banyak perkara di dalam. Itu dokumentasi yang saya tak perlu tengok. Tapi kalau pemantau datang nak tengok PLC tersebut, tunjukkan je. Sila tunjukkan. Yang penting pihak pentadbir sekolah nak adalah laporan satu muka surat tersebut. Jadi hari ini yang saya kongsikan sekali lagi adalah log sheet PLC. Jadi ada soalan ke tak? Siapa-siapa cikgu? Minta respon. Cikgu minta respon sekarang. Kalau siapa yang tak faham, perlukan penjelasan lebih mendalam, sila bagi tahu. Terima kasih. Ya, juga kami Abu Isman tu. Nak tanya, jadi program yang KPBN dan KP Sejarah buat pada tahun lepas, iaitu menyebabkan 3 minggu tu, kita boleh masuk dalam kategori sebagai PSC lah. Untuk tahun 2020 untuk KPBN dan Sejarah. Betul. Okey, nanti saya akan bincang dengan Pak Rabi lah untuk update sebagai PSC 2020 boleh? Boleh, sebab isu kita memang ada isu kan. Kita contohnya kelulusan murid dalam bahasa Melayu dan sejarah sikit. Kelulusan yang nak luluskan. Jadi itu isu. Jadi apa yang Cikgu Amir dan juga Cikgu Mas Era hari tahun lepas dah buat untuk panitia bahasa Melayu dan sejarah itu sebenarnya PLC. Hanya perekodan itu yang kita kurang didedahkan. Dan kalau kita sekarang nak kongsikan memang boleh. Tapi ya sekali lagi saya untuk perkara menyelesaikan isu mungkin strategi dan alat kolaboratif itu nampak berbeza. Tapi konsep dia betul dah. Sebab dalam itu ada plan, do, check and share. Benda macam tu kan. Ya FIS tu. Apa benda fokus, improve dan share. Terima kasih banyak. Nanti apa saya akan direct dengan aktiviti lah. Okay. Okey. Sama. Jadi ketua-ketua panitia semua ya hari ini ketika cikgu semua buatkan mesyuarat panitia, sememangnya cikgu akan bincang ya. Saya bagi konsep yang asal yang saya nampak ya, yang cukup maksudnya senang ya. Cikgu memang akan bincang isu yang timbul untuk PDPR. Okey, dalam talian itu. Apa yang cikgu buat itu, tolong. Kalau cikgu betul-betul malas nak fikir pun, cikgu copy paste je benda ni. Tapi perlu type cantik-cantik lah. Type lebih berkemas. Okey, ini. Iaitu maksudnya PLC berkenaan dengan PDPR. Cikgu juga boleh bincang perkara kedua, iaitu penjajaran. Kata saya penjajaran. Okey, penjajaran untuk PDP murid khususnya tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 5 tahun ini. Tahun 2021. Maksud penjajaran itu adalah sebab kementerian nak kita mengajar, bukan tak nak mereka masuk mengejut ke dalam maksudnya PDP tingkatan yang baru. Kita perlu ulang balik silibus sedikit kalau ikut apa saya faham lah.
masih ulang balik silibus sedikit berkait dengan tahun lepas. Maksudnya kalau tahun ini dia tingkatan 5, maksudnya kita perlu ulang balik tingkatan 4. Ya Tuan Pengetua, apa boleh saya bantu Tuan? Okey, Ya. saya ada satu perkara yang saya nak tanya. Okey, berkaitan dengan PDPR rumah ni, okey, saya nampak macam ni tu sebab semua rakan guru kita akan buat secara online. Okey. Jadi macam mana ahli-ahli panitia, di kalangan ahli panitia boleh mengesan perkara yang menjadi isu yang perlu kita laksanakan PLC ni. Oh, jadi Tuan nanti panitia masing-masing buat isu pembelajaran, ya PDPI itu betul tak? Tapi fokus kepada kehadiran murid macam tu. Saya rasa kalau kita lihat kepada fokus kepada kehadiran murid, okey, saya setuju. Maknanya, okey, contohnya katalah kita ambil kehadiran murid, maknanya mungkin kita kena bincangkan di kalangan dalam PLC kita dari segi strategi untuk memastikan kehadiran murid. Betul? Macam tu? Jadi fokus dia mesti berasaskan kepada FIS lah, fokus kita kehadiran murid yang tidak memberangsangkan. Jadi macam mana kita nak improve bergantung pada panitia masing-masing kan ahli-ahli panitia berbincang. Macam mana mereka nak bincang atau menentukan satu instrumen untuk Okey, itu satu perkara yang kita boleh ambil maklum. Lagi satu berkaitan dengan PDPR itu sendiri, pelaksanaan PDPR itu sendiri, agar di kalangan ahli panitia boleh mengesan yang tadi berkaitan kehadiran, kita dah tengok satu sudut. Kemudian dari kalangan ahli panitia mengesan dari segi pengajaran guru rakan-rakan kita tu, di mana kekuatan, di mana kelemahan yang boleh kita masukkan dalam PLC nanti kepada panitia masing-masing. Boleh. Sebab itu nanti kalau macam tu mereka mungkin akan ada 2 PLC dah. Maksudnya satu maksudnya pertama kehadiran murid kan. Yang kedua ialah keberkesanan PDPR guru kepada murid, keberkesanan lah. Jadi itu yang saya faham. Betul kan Tom? Betul. Ya, betul. Jadi harap semua ketua panitia ataupun ahli-ahli panitia yang menghadiri taklimat pembudayaan PLC hari ini mengambil take note lah. Jadi maksudnya kita perlu ada sekarang, kita sudah boleh buat 3 PLC dah. Maksudnya nanti ketika mesyuarat nanti, okay, yang pertama mengenai kehadiran murid ke dalam maksudnya sesi PDPR itu. Kedua, keberkesanan. Keberkesanan guru mengajar itu ada alat kolaboratif yang lain. Ya, kita boleh buat video. Maksudnya kita tengok balik macam mana cikgu mengajar keberkesanan itu, nanti kita masih bincang. Tapi memang bincang antara ahli panitia lah ataupun jawatan kuasa yang tubuhkan di sini. Okey, ahli jawatan kuasa maksudnya ahli-ahli panitia yang sendiri. Okey. Lepas tu yang ketiga, penjajaran lah. Harap cikgu pun jangan lupa pasal penjajaran sebab kita pun perlu dipantau oleh maksudnya pihak berkenaan mengenai apa panggil itu penjajaran lah yang berlaku khususnya untuk cikgu yang mengajar tingkatan 2, 3 dan 5 tahun 2021. Cuma satu perkara saya nak sebutkan dalam untuk makluman semua ahli yang ada dalam mesyuarat kita ini, dia macam ni tau. Saya nak semua orang melihat PLC ni sebagai satu perkongsian. Jangan nanti sampai satu keadaan, okey, katalah saya termasuk dalam kelompok katalah bahasa lah. Kata saya bersama dengan panitia bahasa kan. Oleh kerana kawan kita tu ada perkara yang agak perlu kita perbaiki, oleh kerana kita nak jaga nama dia, maka kita tak sebut. Kita tidak melihat perkara itu. Jadi saya harap perkara ini tak berlaku dan semua orang kena tanamkan PLC ni adalah perkongsian di kalangan ahli panitia kita, macam mana kita nak membangunkan panitia kita dalam memastikan pembelajaran kita memberi kesan yang terus kepada murid-murid kita. Saya nak semua ubah minda lah. Ya, bukan kita nak lihat kelemahan, bukan nak lihat kesalahan, tetapi macam mana kita nak perbaiki bersama apa-apa kekurangan yang ada pada kita. Okey. Terima kasih. That's all. Okey, baik Tuan. Jadi kepada cikgu-cikgu lain yang sekarang berada dalam taklimat ini, ada persoalan ke tak? Kalau nak tanya pasal konsep, sekali lagi, konsep PLC itu sudah ada dalam bahan yang telah dikongsikan. Jadi macam mana buat PLC ataupun perekodan PLC yang berlaku,
saya pun telah sharekan, baru je sharekan yang ini, apa gambar yang cikgu boleh nampak sekarang pada skrin. Okey. Ya, mungkin nanti perbincangan cikgu akan mengambil beberapa hari. Tak mungkin satu hari boleh siapkan semua perbincangan. Tak mungkin. Mustahil. Jadi cikgu diminta kalau cikgu buatkan banyak hari pun seperti yang dalam log sheet yang cikgu tengok kat sebelah, tarik dia. Okey, cikgu semua boleh tengok tarik dia tu, dia pun tulis satu tempo yang panjang 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Jadi benda itu boleh diubah sesuaikan, bukannya tetapkan satu hari. Jadi cikgu boleh buat perbincangan bila-bila masa yang sesuai. Ya, antara ahli-ahli panitia lah. Bukannya semestinya buat ketika mesyuarat panitia. Itu yang disebutkan ketika tadi pada awal dia, PLC sebenarnya dia sesuatu cara yang fleksibel. Maksudnya cikgu boleh menyelesaikan masalah dengan lebih senang daripada kita buat perbincangan berpusat. Okey? Harap semua cikgu nanti boleh kongsikan perkara ini ataupun membukakan topik perbincangan PLC ini di dalam panitia masing-masing. Mr. C, saya ada satu soalan. Ya, apa boleh saya bantu, Cikgu Malina? Macam mana pengiraan mata kredit? Adakah berdasarkan bilangan jam ataupun berdasarkan tarikh duration yang dibuat? Kalau ikutkan kat situ 18 Mac hingga 31 Mac. So berapa kredit yang diperlukan, yang diperuntukkan untuk yang cikgu sejarah ni buat? Okey, maksudnya Cikgu Malina pernah daftar ke tak dulu benda PLC? Ya, dah pernah daftar. Daftar kan? Jadi, kalau pernah daftar, masa itu sebenarnya tidak rujuk kepada berapa hari ke ataupun tempoh yang tulis. Kita contohnya dalam 7 hari, kita buat seperti yang saya kata, buat 6 jam. Jadi kita masuk 6 jam. 6 jam itu akan dikira sebagai 6 mata kredit. Oh, okey. Jadi PLC maksimum markah dia kalau tak silap saya 20. Maksud dia, kalau cikgu dah pergi bengkel ke taklimat, cikgu maksimum akan skor 30 mata kredit. Saya kat tepi dulu. Jadi PLC mampu membantu guru skor lagi 20 mata kredit. Jadi 30 campur 20, 50. Jadi tak ada alasan guru tak dapat 42 mata kredit. Tak ada alasan. Itu yang saya nak bagi tahu PPB tadi kait pada PLC. Kalau kalau sekolah buat PLC, memang semua cikgu akan dapat 42 mata kredit. Yang tak buat itu yang jadi isu sekarang. Okey, faham. Terima kasih Mr. C. Mungkin saya termiss tahun lepas punya ni buat tapi tak ingat jumlah mata kredit yang diperuntukkan. Okey, terima kasih Mr. C. Sama-sama. Okey, cikgu yang lain. Ada ke tak masalah ke soalan yang nak timbul? Okey? Kalau tak ada, saya harap nanti cikgu ketika mesyuarat panitia, selepas cikgu selesaikan dengan agenda mesyuarat tersebut, cikgu sebutkan isu PLC. Ini yang saya nak sebut sekejap je mengambil masa cikgu semua. Kenapa memo panggilan mesyuarat itu penting? Memo. Okey? Jadi cikgu-cikgu sekalian, saya dengan macam mana kata ya? Dengan bukan berhati ya. Maksudnya serius meminta cikgu supaya sentiasa memastikan rujukan surat memo atau surat panggilan ataupun memo panggilan ini, rujukan ini cikgu perlu buat betul sebab ini yang cikgu akan masuk ketika mendaftar di dalam SPL KPM untuk PLC nanti. Saya ulang ya, ketika kamu buat pendaftaran PLC di dalam SPL KPM, Sistem Pengurusan Latihan KPM, cikgu wajib masukkan surat panggilan ini. Ini yang akan ditengok. Kalau pemantau datang, dia akan tanya, bila cikgu buat PLC ataupun apakah bukti cikgu buat PLC. Itu yang dicadangkan setiap kali mesyuarat panitia, dimasukkan sekali dengan agenda PLC. Maksudnya, kita boleh sebagai bukti sekolah telah buat PLC. Membantu pengetua dan membantu juga penolong kanan pentadbiran untuk menjawab soalan tersebut. Sekali lagi diharapkan semua panitia membuat PLC sebanyak minimum 4 kali. Minimum 4 kali. Kalau nak buat lebih silakan dan pastikan ada perekodan dan setiap PLC serahkan laporan satu muka surat. Saya perlu minta lagi laporan satu muka surat sebab sampai hari ini saya belum lagi
terima mana-mana laporan, tapi laporan satu muka surat yang pendokumentasian PLC JECU semua itu ada lengkap cantik dah, tapi laporan satu muka surat je saya perlukan, ataupun pihak pentadbir sekolah perlukan untuk tunjukkan ataupun paparkan kepada pemantau. Minta tolong JECU semua ya, laporan PLC satu muka surat ini. Ya, soalan? Siapa lagi yang soalan? Kalau tak ada, itu saja daripada saya tau. Saya Sekejap. ya. Assalamualaikum, Mr. C nak tanya. Yang nombor rujukan tu kita memang create sendiri kan? Apa itu? Nombor rujukan untuk dimasukkan dalam laporan nanti kita create sendiri kan? Ya, nombor rujukan itu rujuk kepada surat panggilan ataupun memo panggilan. Mesti ada rujukan. Itu yang sebenarnya formality dia. Kalau JECU tak dia memo panggilan tak pernah ada rujukan, sebenarnya salah tu. JECU perlu rujukan. Jadi pergi tanya pada sisi apakah nombor rujukan untuk panitia masing-masing sepatutnya. Okey, sekarang ni kita kena, let's say kita kena buat mesyuarat panitia, kita kena masukkan maklumat tentang PLC. So sekarang ni nombor rujukan saya tu adalah panggilan mesyuarat ke ataupun panggilan PLC tu berbeza? Tak. Panggilan mesyuarat. Yang pertama itu betul dah. Cukup lah. Saya buatkan benda rumit. Kalau JECU nak ambil inisiatif, buatkan asing boleh juga, tapi menyusahkan hidup lah. Kenapa kan? Janji ada nombor rujukan yang ada tertulis PLC di dalam dia, itu jadi Jika nak buat lebih daripada tu, maksudnya kita create lebih lah, tak kisahlah mesyuarat kita hanya 4, tapi kita nak buat PLC kita tu akan jadi lebih. So kita tambah kan? Tak ada. Satu mesyuarat boleh bincang 2-3 PLC, apa salah dia? Kongsikan nombor rujukan sama je. Oh gitu. Sebab tahun lepas ada JECU lagi masih masukkan nombor rujukan itu A, B, C, D, E ya. Kalau siapa JECU yang letak A, B, C, D ke ataupun nombor rujukan rekaan itu bersedia, sebab BPG bahagian pengurusan guru. Mereka turun, tunjukkan surat panggilan yang nombor itu. Saya tak tahu macam mana jawab dalam macam tu. Okey? Dari segi format tu lah, format tu yang tak betul tu sebenarnya. Kalau yang jenis ABCD tu. Itu masa itu hanya nak memudahkan JECU isikan je. Tapi lepas itu tolonglah isikannya betul punya balik. Tapi tak isi juga kan. Jadi okey, 2 tahun ni jadi pandai-pandai JECU tengok balik. Yang tahun JECU telah daftarkan itu, JECU semak semula. Buatkan nombor rujukan yang sahih. Ya betul lah. Tolonglah. Okey? So yang lepas kita dah tak ada hal lah, akan ditengok balik ke? So kita akan yang tahun ni lah itulah yang kita akan kalau saya memang nak fokus tahun ni. Tapi kalau dia tengok balik tahun-tahun lepas punya data, sebab benda itu senang je. Dia buka balik 2019, 2018 je, buka tengok je. Sebab benda ini adalah ada nombor rujukan di segi di kementerian. Jadi maksudnya benda ini direkodkan secara serius tau, bukan direkodkan secara main-main. Maksudnya boleh padam. Benda itu akan kekal. Sebab itu ada isu yang berlaku kat sekolah. Kalau ada pegawai mereka yang nak buat kajian, contohnya dia ambil Raja Abdullah, SMK Raja Abdullah kan, contohnya dia tak ada isu isu macam ni. Jadi dia nak mendalami, dia akan tengok adakah tak kita buat PLC selesaikan isu itu. Macam tu lah cerita dia. Seborang yang sheet yang warna biru tadi tu, masa bila kena buatnya? Borang biru itu buat antara dalam panitia je. Saya tak akan tengok. Yang saya nak tengok ialah laporan satu muka surat. Yang pendokumentasian itu, yang warna biru itu, JECU boleh buat tak warna biru pun boleh. Tapi konsep itu mesti ada sebagai pendokumentasian. Maksud dia, kalau pemantau datang, tanya, kamu adakah tak buat PLC berkenaan dengan kehadiran murid PDPR? Ada. Penolong kanan pentadbiran Cik Hari dia tunjukkan ada laporan ini. Jadi dia akan cakap, saya nak tengok pendokumentasian. Jadi benda itu, log sheet itu akan menjadi panggil apa? Evidence. Faham ke tak? Maksudnya benda biru ini, kalau ikut saya tak nak tengok pun. Saya tak nak tengok. Kalau saya lah. Saya SULDP nak tengok yang laporan je. Laporan satu muka surat. Ini hanya seandainya ada pemantau ataupun contoh, pengetua nak tengok. Pengetua nak tengok panitia RBT. Reka bentuk dan teknik ini nak tengok macam mana buat perubahan untuk meningkatkan kehadiran murid. Mungkin dia nanti buat kajian, murid datang untuk kelas RBT 80%. Dia nak tengok.
Jadi cikgu perlu tunjukkan benda ni lah bagi pengetua baca. Faham ke tak? Baik. Boleh tak? Boleh faham kan? Boleh faham, boleh faham. Macam ya, kalau cikgu kalau pengetua tanya juga keefektifan guru mengajar ABT tunjukkan ini pengetua nak baca, bukan saya nak baca. Okay. Jadi harap faham ya, PLC ini perekodan ini adalah untuk membantu pengetua khususnya untuk menjawab pelbagai soalan daripada dari apa itu panggil PPD dan juga JPN maupun kementerian lah. Kalau seandainya mereka turun tanya apakah tindakan kita sebenarnya, ini yang tempat paparan ini, benda biru ini adalah dokumen lah, ataupun evidence yang kita boleh tunjukkan kita dah buat habis cerita. Ya, soalan? Siapa yang akan bertanggungjawab melaporkan ataupun memasukkan apa yang kita dah buat ni dalam SPLK PN? Ini kalau seperti yang telah disebutkan tahun-tahun lepas, okey. Siapa ketua pasukan? Tidak semestinya ketua panitia. Tidak semestinya ketua panitia. Andai kata, okey, contoh ambil panitia sejarah kat depan ni. Andai kata bukan ketua panitia yang menjadi ketua, dia ada cikgu lain yang nak mengetuai isu ini, jadi dia boleh daftar, guru tersebut boleh daftar. Tidak semestinya ketua panitia ataupun tidak semestinya guru kanan. Guru yang menjadi ketua pasukan untuk isu itu, ketua pasukan. Baik, terima kasih Si. Cikgu Azizi boleh faham? Cikgu Azizi? Faham. Sebab Cikgu Azizi pegang portfolio hebat itu kan. Ya. Yang lain kalau tak ada, itu saja daripada saya. Jadi saya akan tamatkan taklimah hari ini pada pukul 12.57 dan benda ini nanti saya akan uploadkan ke YouTube dan share dalam grup semula. Kalau siapa-siapa yang rasa nak tengok semula ataupun tak jemu dengan suara saya yang pelik, sila dengar semula lah. Itu je daripada saya. Soalan? Okey, kalau tak ada, itu saja daripada saya ya. Terima kasih semua. Cikgu semua boleh berehat sementara untuk menunggu ke sesi mesyuarat panitia masing-masing pada masa yang akan datang lah. Terima kasih semua. Thank you, Si. Bye, Si. Thank you. Thank you, Cikgu Si. Sama-sama. Thank you, Mr. C. Sia-sia Mr. C.